A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Yunar Channel bagi membincangkan satu tajuk berkaitan dengan Kerajaan Uthmaniyah, bidang sirah dan tamadun Islam, buku teks Pendidikan Islam tingkat 5 muka surat 176, bahagian penilaian. Secara keseluruhannya bagi tajuk ini ada 5 soalan. Pertama, soalan berkaitan dengan menyatakan sejarah Kerajaan Uthmaniyah secara ringkas. Kemudian yang terakhir adalah soalan kebat berkaitan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Secara umumnya pelajar sekalian, untuk era ataupun zaman pemerintahan Islam, yang pertama sekali bermula pada zaman ataupun era Rasulullah. Kemudian era yang kedua adalah zaman Khulafa. Khulafa Rasyidin. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Umayyah. Kemudian yang keempat adalah Kerajaan Abbasiyah. Dan yang kelima, Kerajaan Turki Uthmaniyah. Uthmaniyah. Jadi untuk tingkatan 5, tajuk Kerajaan Uthmaniyah di sini. Untuk tajuk tingkatan 4 melibatkan Khulafa Rasyidin, Umayyah dan Abbasiyah. Yang ini tingkatan 4. Satu tajuk Uthmaniyah tingkatan 5. Jadi sama-sama pelajar sekalian lihat video ini sehingga ke akhirnya untuk kita membincangkan, memahami ataupun mengulang kaji soalan dan jawapan daripada buku teks untuk tajuk Kerajaan Uthmaniyah. Soalan pertama, nyatakan sejarah Kerajaan Uthmaniyah secara ringkas. Jadi kita bagi 4 berkaitan dengan sejarah Kerajaan Uthmaniyah. Pertama, nama asal kerajaan, kawasan pemerintahan, pemerintah pertama dan juga pemerintah terakhir. Jadi pelajar perlu hafal kerana ianya merupakan fakta yang tidak boleh direka. Nama asal kerajaan bersempena nama Uthman. Sini juga maafkan saya. Uthman bin Ertugrul, pengasas Kerajaan Uthmaniyah. Kawasan pemerintahan meliputi sebahagian besar benua Asia, Eropah dan Afrika. Pemerintah pertama, Sultan Uthman bin Ertugrul. Tadi nama asal bersempena. Ini pemerintah pertama. Poin yang berlainan. Pemerintah terakhir Sultan Abdul Majid II. Selesai yang pertama. Seterusnya soalan yang kedua, jelaskan 2 sumbangan yang diberikan oleh pemerintah berikut. Yang pertama, Uthman bin Ertugrul. Beliau menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine. Yang kedua, Uthman bin Ertugrul telah mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada Kerajaan Saljuk. Kemudian yang kedua, Murad I bin Urkhan. Dia ni membentuk pasukan Janissary. Pasukan tentera dalam tentera ataupun tentera yang terpilih dan dilatih sejak daripada kecil. Pasukan khas. Kemudian yang kedua, memodernkan Angkatan Tentera Laut. Yang ini Murad I, tadi Uthman Ertugrul. Kemudian yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih. Dua sumbangannya adalah membuka kota Konstantinopel
dan juga menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary. Dan yang keempat, Sulaiman Al-Qanuni membuka Algeria dan Tunisia dan juga menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Kanunami. Okey, selesai soalan yang kedua berkaitan dengan sumbangan yang telah diberikan oleh keempat-empat pemerintah daripada Kerajaan Osmaniyah berikut. Seterusnya soalan yang ketiga, terangkan perlu berisi dan huraian. Dua faktor. Yang pertama kegemilangan, yang kedua kemerosotan. Jadi Kerajaan Osmaniyah ni berada di ambang kegemilangan dan akhirnya berada di ambang kemerosotan. Jadi apakah faktornya? Pertama, faktor kegemilangan menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu isi sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu, pengetahuan, huraian. Yang kedua, semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera isi demi mempertahankan agama dan negara. Okey, ini antara faktor kegemilangan Kerajaan Osmaniyah. Seterusnya, faktor kemerosotan. Pertama, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat isi sehingga kalah dalam peperangan huraian. Yang kedua, kelemahan sistem pendidikan isi menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Huraian. Okey, selesai untuk soalan yang ketiga berkaitan dengan faktor kegemilangan dan kemerosotan Kerajaan Osmaniyah. Seterusnya soalan yang keempat, huraikan, perlu ada isi dan huraian. Iktibar sama dengan pengajaran. Bila pengajaran sebelum isi kita tambah pendahuluan, kita hendaklah yang boleh diambil daripada pemerintahan Kerajaan Osmaniyah. Pertama, kita hendaklah sentiasa memperbanyak penerokaan ilmu. Memperbanyakkan, kita tambahkan sini, penerokaan ilmu. Kini isi, kita naklah tadi pendahuluan, yang ni isi, agar kata hubung mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kini intibar yang pertama, sini huraian. Intibar yang kedua kita hendaklah pendahuluan menolak campur tangan asing. Isi, kata hubung untuk menjaga kedaulatan negara. Huraian. Okey, selesai soalan tentang iktibar. Seterusnya soalan yang kelima, soalan kebat. Perlu ada isi, huraian, hurai lengkap dan kesimpulan. Stimulus Muhammad Al-Fatih telah berjaya membuka mata dunia mengenai peranan pemuda dalam bidang pemerintahan negara. Cadangkan persiapan anda. Okay, anda sebagai seorang pelajar atau murid untuk memberikan sumbangan kepada negara seperti tokoh tersebut. Seperti. Okay, anda bukan tokoh. Seperti dan anda adalah murid. Bagi jawapan yang bersesuaian dengan anda sebagai seorang murid. Antara contoh ataupun cadangan jawapan perlu bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu pengetahuan. Ini sumbangan kita sebenarnya kepada negara. Supaya dapat berbakti kepada negara pada masa hadapan.
huraian. Isi huraian. Kesannya akan lahir ramai pekerja dan pemimpin yang boleh menguruskan negara ini dengan baik. Huraian lengkap. Oleh itu, kita mulakan kesimpulan, memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pendidikan. Ini saranan kita. Ini kesimpulan. Kerana generasi kini adalah pemimpin negara pada masa hadapan. Kesimpulan selesai. Alhamdulillah, selesai soalan kelima dan soalan terakhir untuk tajuk Kerajaan Uthmaniyah. Jadi setakat itu saja pelajar sekalian, perbincangan soalan dan jawapan daripada buku teks berkaitan dengan tajuk Kerajaan Uthmaniyah. Semoga berjaya dalam SPM. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.